berdiri pun tunduk di bawah Nabi Sulaiman. Kan ketika mana Nabi Sulaiman tanya ni, kan siapa yang boleh bawa istana ni? Kan lalu disebut oleh Ifrit qala ifritun minal jinni ala atika bihi qabla an taquma min maqami. Berkatalah Ifrit dari kalangan jin, aku akan bawa istana tersebut sebelum daripada kamu bangun daripada tempat duduk. Punyalah besar kan kekuasaan Nabi Sulaiman. Sehingga kan ketika mana Nabi Sulaiman mati pun, kan telah wafat, meninggal dunia, bertemu dengan Allah SWT, jin masih lagi takut dan terus bekerja dan di bawah dan perintah Nabi Sulaiman, walaupun Nabi Sulaiman sudah mati. Sebab dia orang tak perasan, tidak perasan bahawa Nabi Sulaiman sudah mati. Sehinggalah apabila tongkatnya dimakan anak-anak Nabi Sulaiman jatuh, baru orang tahu bahawa Nabi Sulaiman sudah mati. Jadi begitu kekuasaannya dan keluasannya cukup luar biasa. Jadi di masa itu betul macam yang Allah SWT sebut. Kemudian dia orang rasukan kerosakan demi kerosakan. Dan lagi sekali berlaku pada hari ini. Dan iaitu Yahudi kembali menguasai dunia. Ya, kembali menguasai dunia. Bila tertumbuh saja kerajaan Haram Israel 1948, maka rasmilah tertumbuh sebuah kerajaan kepada orang-orang Yahudi. Walaupun sebelumnya dia orang tak ada kerajaan, dia orang tak ada negara, dia menumpang di mana-mana negara yang ada dekat dunia ni. Tapi akhirnya tertumbuh dan kerajaan Haram Yahudi di atas bumi Palestin. Dan berlakulah apa yang Allah SWT janjikan, iaitu berlaku lagi sekali kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Persoalannya sekarang ni, kronologi itu tidak berhenti setakat itu. Tapi Allah SWT sebut kisah sesudahnya bahawa orang Islam akan balik semula ke Baitul Maqdis. Orang Islam akan balik semula ke Masjidil Aqsa. Orang Islam akan balik semula menguasai Mekah bumi. Tetapi kalau sekiranya kita sebagai orang Islam, kita perhati apa yang berlaku sekarang, kan? Kita akan rasa macam tak tahu macam mana cara untuk kembalikan dunia kepada orang Islam. Cuba kita tengok, apa badan paling besar kat dunia yang menguasai dunia? Kita katalah PBB. Apa badan orang Islam yang sebesar itu di peringkat antarabangsa? Tak ada. Kalau sekiranya kita kata kuasa ekonomi terbesar di dunia duduk di tangan siapa? Bukan duduk di tangan kita. Ya. Macam mana cara orang Islam nak menguasai banyak dunia? Apa caranya? Kita takkan jumpa caranya. Kita tak mampu nak fikir. Sama juga kalau sekarang kita pergi ke Timur Tengah. Ya, Timur Tengah dulu orang buat apa tu Arab Spring 2011. Tapi akhirnya negara lagi teruk daripada sebelumnya. Jatuh Mubarak naik Sisi. Ya, Tunis jatuh Ben Ali naik, suasana tidak berubah juga, bahkan lagi teruk. Libya jatuh Muammar Gaddafi, akhirnya suasana lagi huru-hara. Syria macam tu juga, kan? Bila orang cuba jatuhkan Bashar al-Assad, kan? Bashar buat tidak balas yang lagi dahsyat daripada itu dan mengundang, kan, campur tangan daripada Rusia, daripada China, daripada Hizbullah, daripada Iran. Dan yang akhirnya orang Syria terpaksa lari. Sebelum tu tak lari pun, sekarang terpaksa jadi pelarian di Turki, pelarian di Jordan, pelarian di tempat-tempat yang lain. Kalau sekiranya kita tengok bumi Iraq, orang jatuhkan Saddam Hussein, keadaan lagi teruk masa Saddam Hussein perintah ataupun selepas Saddam Hussein perintah ataupun selepas Saddam Hussein jatuh, lagi teruk masa Saddam Hussein jatuh. Jadi akhirnya segala yang dilakukan oleh umat Islam ataupun sebahagian daripada umat Islam di negara Arab akhirnya menemui seolah-olah macam jalan buntu. Kalau sekiranya kita tanya balik, macam mana nak ubah balik Mesir, macam mana nak ubah Yaman, macam mana nak ubah Lebanon, macam mana nak ubah Iraq, macam mana nak ubah Syria, apa yang kita boleh bantu kan kepada umat Islam di Syria, kan? Macam mana nak kembalikan Palestin kepada orang-orang Islam, macam mana nak hapuskan kerajaan Haram Israel. Kita tak akan jumpa kan, jawapan yang pasti. Sama juga kalau sekiranya kita pergi ke sebelah sini pun, kan, kalau pergi sebelah sini, kalau sekiranya kita pergi ke sebelah negara-negara jiran, kan, kalau sekiranya kita pergi dekat sebelah Rohingya, kan, pergi ke sebelah Arakan, kan, pergi ke sebelah Uyghur, kan, kita tengok umat Islam disembelih, umat Islam dihalau, mati dalam tongkang-tongkang kecil, karam, lemas, tak tahu nak pergi ke mana, tak makan, tak minum, tak ada tempat berteduh, budak-budak tak cukup susu, kan, itu di negara jiran, kan. Turun lagi ke sebelah bawah ni, kalau sekiranya kita pergi ke sebelah Indonesia, kan, cuba tengok satu demi satu keadaan di bumi
Indonesia. Pergi lagi ke sebelah Filipina, cuba tengok apa yang berlaku di sebelah Filipina. Macam mana hidup umat Islam di sebelah Mindanao, macam mana kehidupan umat Islam di Kepulauan Sulu. Itu semua adalah merupakan umat Islam di rantau ini. Jadi akhirnya bila kita tanya macam mana nak kembalikan semua ni, kita pergi ke sebelah Vietnam. Dulu Vietnam adalah kerajaan Islam, dulu nama kerajaan Champa, jatuh kerajaan Champa, naik kerajaan Vietnam, jatuh kerajaan Islam, naik kerajaan Buddha. Macam mana cara nak kembalikan Vietnam kepada Islam? Dulu kita ada Langkah Suka, Langkah Suka adalah merupakan sebuah kerajaan Islam, bukan setakat selatan Thailand, atas lagi pun ada lagi kerajaan Islam yang lain, kerajaan Tamaralingga dan kerajaan-kerajaan lain. Jatuh, naik kerajaan Ligur, naik lagi kerajaan-kerajaan yang lain. Habis Langkah Suka jadi Thailand, jatuh kerajaan Islam, naik kerajaan Buddha. Kalau sebenarnya kita tanya macam mana nak kembalikan Islam di bumi Thailand, siapa yang boleh bagi satu jawapan yang pasti? Pergi pula ke sebelah China, suasana yang sama. Kalau sebenarnya kita pergi ke sebelah China yang dipanggil sebagai China Barat, ataupun dipanggil sebagai Turkistan Timur, negara yang masih dijajah, iaitu sebuah negara yang dipaksa menjadi rakyat Cina dalam keadaan dia bukan bangsa Cina pun, bangsa Uyghur adalah bangsa Turkistan, bukannya bangsa Cina, tapi dia orang terpaksa bawa kad pengenalan Cina, dia terpaksa bawa pasport Cina. Bila dia pergi keluar negara, dia terpaksa melapor diri ke kedutaan Cina. Tidak boleh beranak lebih daripada 2 orang, tidak boleh tutup rambut keseluruhannya, mesti ada rambut yang dibiarkan keluar. Pernah satu ketika dulu nak bawa Al-Quran pun tidak boleh. Beranak lebih lagi, dia akan kena denda yang terlalu mahal. Kalau sekali kita tanya macam mana nak kembalikan semua ni kepada kerajaan Islam yang dulu, pun kita seolah-olah macam tak dibuka dia punya kajian. Pergi ke sebelah Rusia macam tu juga. Imam Bukhari asal daripada jajahan Rusia, Imam Muslim asal daripada jajahan Rusia. Maknanya satu bumi yang subur dengan ulama-ulama Islam satu ketika dahulu, tapi akhirnya menjadi bumi komunis. Dan begitulah dunia. Dan semua itu duduk sekarang ini di bawah kuasa Yahudi, yang kita sebut sebagai Yahudi, yang Allah SWT janji ke dalam Al-Quran bahawa akan berlaku, iaitu umat Islam akan jatuh dan Yahudi akan menguasai dunia dan masuk ke Baitul Maqdis sebagaimana mereka memasuki negara yang pertama. Tetapi di sini, kalau sebenarnya kita perhati secara halus, suasana yang ada pada kita ni tidaklah berbeza dengan suasana di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah ketika mana diberikan wahyu kepada dia seorang saja yang beriman. Masuk 3 tahun yang pertama, baru 57 orang yang beriman. Masuk 13 tahun, sehingga tahun yang ke-13 kenabian, baru 350 orang saja yang beriman. Dan di sekelilingnya kerajaan Rom. Dan kerajaan Rom itu bukan dekat Eropah saja. Kerajaan Rom itu daripada ibu negara dia yang paling barat di Vatikan City, terus ke timur, ibu negara di sebelah tengah iaitu kota Istanbul sekarang, juga ibu negara kepada kerajaan Rom, terus sampai ke sebelah timur lagi, ibu negara yang ketiga iaitu Baitul Maqdis. Dan bukan setakat itu saja, turun ke sebelah Afrika, Mesir adalah jajahan Rom, Sudan adalah jajahan Rom, Ethiopia adalah jajahan Rom. Banyak negara di sebelah Afrika ni adalah jajahan Rom dan beragama Kristian. Masuk ke sebelah semenanjung tanah Arab, bumi Palestin itu jajahan Rom, bumi Jordan adalah jajahan Rom, sebahagian daripada Saudi, Tabuk apa semua itu jajahan Rom. Maknanya mereka beragama Kristian walaupun berbangsa Arab. Jadi begitu luasnya kuasa Rom. Dan satu lagi kuasa Farsi. Farsi bukan setakat di Iran saja. Farsi di Iran tu masuk sekali Afghanistan, masuk sekali Iraq. Itu semua adalah sebagai jajahan Farsi. Orang Iraq dulu bukannya orang Arab. Orang Iraq tidak berbahasa Arab. Mereka adalah merupakan orang Farsi. Jadi selepas 13 tahun berdakwah, masuk ke dalam Islam 350 orang. Macam mana cara nak tumbangkan Rom dan Farsi? Nampak cara tak? Tidak akan nampak cara juga. Tetapi Allah SWT kata akan jatuh. Sebab tu bila kita baca peristiwa hijrah, Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dah tinggalkan Mekah. Madinah tak ada
tiba-tiba dikejar oleh Suraqah bin Malik. Dan Suraqah bin Malik berjaya sampai kepada Rasulullah SAW